ini merupakan suatu lanjutan daripada apa yang telah pun diputuskan di bawah kerajaan PH Cuma, terhenti apabila 22 bulan selepas pemerintahan Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan ini, mandat itu dirampas oleh gerakan langkah Sheraton. Namun begitu, Datuk Yang di-Pertua, sekali lagi saya fikir bahawa pembentangan ini juga akan tertangguh pelaksanaannya kerana kemungkinan pembubaran parlimen akan berlaku walaupun kita boleh meluluskan di peringkat Dewan Rakyat ini, tetapi sudah tentulah bahawa apabila parlimen dibubarkan maka Dewan Negara juga tidak akan bersidang, dan ini akan menyebabkan pelaksanaan pada gerakan Sheraton, langkah Sheraton itu, dan kemudian hari ini kita bentang. Sepatutnya bagi saya pembentangan yang dibuat pada pagi tadi ini haruslah disusuri sampai kepada peringkat Dewan Negara. Namun begitu, ini menggambarkan satu pembaziran kita kepada sidang parlimen yang sepatutnya, kalau dah ianya ada di dalam mimpi yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen ini pada dalam tempoh sehari dua sebelum pembentangan bajet nanti, sepatutnya bagi saya bahawa daripada awal sidang ini tidak perlu diadakan kerana dia membazirkan waktu dan membazirkan dari sisi sumber keuangan yang telah pun kita keluarkan. Yang Mohd Datuk di-Pertua, lihat hari ini sebahagian besar di sebelah sana tidak habis. Kerana apa? Kerana ada perhimpunan perjumpaan kepimpinan UMNO di sana. Mental problem. Ya, yang berhormat speaker pun kerana bertugas. Kalau tak bertugas sudah tentulah terpaksa untuk menghadiri pertemuan Presiden UMNO dengan kepimpinan bahagian pemuda, wanita dan juga puteri. Dan ini membabitkan ahli-ahli parlimen. Sebab itu saya kata sepatutnya kalau dari awal kerajaan sudah bersedia untuk membubarkan parlimen, sepatutnya sidang ini tidak dipanggil. Ini pembaziran. Bagi saya, kita suruh rakyat ikat perut, tiba-tiba kita mari persidangan, kita membazirkan wang rakyat. Kemudian kita nak buat pilihan raya. Rakyat disuruh ikat perut, kemudian kita nak buat perbelanjaan pilihan raya yang memakan belanja bilion ringgit. Dan ini sepatutnya kita berfikir bahawa apa dia yang nak dimakan oleh rakyat. Sepatutnya undang-undang ini ialah undang-undang untuk membela golongan pekerja. Untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada golongan pekerja mendapat satu pembelaan. Dan akhirnya sekali lagi pindaan ini akan tertangguh. Bila cadangan awal waktu PH tempoh hari tertangguh, belum sempat dibawa ke parlimen. Ini tertangguh selepas diluluskan di parlimen. Kemudian pekerja terpaksa menanti dan menunggu satu tempoh beberapa bulan baru nak dibawa balik ke dalam Dewan Negara. Ini satu benda yang sangat mengecewakan saya kerana pihak kerajaan tidak dapat melihat keutamaan dan kepentingan yang sebenarnya. Maknanya sekali ini pilihan raya kali ini rakyat pergi mengundi dalam keadaan lapar. Perut lapar, pergi mengundi dalam perut lapar. Kerana apa? Kerana percaturan politik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Saya kesian kepada yang amat berhormat Perdana Menteri sebenarnya. Saya kesian. Sebab dia diikat dengan satu kenyataan keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO bahawa mesti bubar dan buat pilihan raya pada tahun ini juga. Dan ini bukan saja mengikat Perdana Menteri, tetapi memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk bersetuju dengan nasihat Perdana Menteri. Ini satu benda yang sangat jelek apabila parti korup, parti kleptokrat mencaturkan, parti minoriti dan kleptokrat mencaturkan politik dalam negara kita ini, mencaturkan politik dalam negara kita sehingga menyusahkan masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita ini. Ini satu benda yang tidak seharusnya berlaku, dan saya merekamkan dalam perbahasan ini rasa kecewa saya. Kita bentang semacam olok-olok, kita bentang ni olok-olok, tiba-tiba Jumaat ini bubar. Hari Khamis ini dia umum pembubaran bermula pada hari Jumaat. Kita olok-olok
Biar kita boleh lulus di peringkat Dewan Rakyat, tapi kita tidak akan dapat kelulusan daripada peringkat Dewan Negara. Dia memerlukan kepada peringkat Dewan Negara, baru akta ini boleh dilaksanakan. Ini bermakna bahawa kita memainkan golongan pekerja. Kita bukan memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya untuk kepentingan golongan pekerja. Walaupun saya bersetuju, semalam pun dalam taklimat, kita menyatakan tak ada apa yang kita nak bantah. Ini satu benda yang terbaik. Tapi malang kerajaan sendiri seolah-olahnya membantah. Bila dia bubar parlimen, seolah dia bantah. Dia tak nak benda ini dilaksanakan sekarang ini. Terpaksa menunggu satu tempoh. Jadi kita bermain-main. Sebab itu, bagi saya bahawa hasrat pindaan ini ialah untuk menggalakkan, membuka ruang. Pindaan akta ini ialah untuk membuka ruang supaya lebih ramai penyertaan golongan pekerja dalam kesatuan sekerja. Ini sangat-sangat baik sebab kita melihat bahawa peratus golongan pekerja yang menyertai kesatuan sekerja ini sangat sedikit, sedangkan mereka mengharapkan kesatuan sekerja itu memberikan pembelaan apabila berlaku krisis tertentu terhadap diri mereka. Tetapi malangnya golongan pekerja dalam negara kita ini, dia hanya mengharapkan orang lain untuk memperjuangkan hak dia, tetapi dia tidak bersedia untuk bersama dalam perjuangan hak pekerja. Jadi dengan kita membuka ruang lebih banyak kesatuan sekerja boleh dibuka, bermakna bahawa kempen akan boleh dibuat untuk membolehkan secara lebih dekat golongan pekerja itu menyertai kesatuan sekerja. Saya menyeru kepada golongan pekerja-pekerja dalam negara kita ini untuk melibatkan diri di dalam kesatuan sekerja. Bukan sekadar sebagai ahli tetapi sebagai ahli yang aktif. Untuk apa? Untuk masa depan mereka, untuk golongan pekerja, untuk supaya pekerja tahu bahawa mereka ada hak yang tertentu untuk diperjuangkan bagi demi kepentingan golongan pekerja. Kemudian yang keduanya ialah golongan yang perlu dipikirkan sekarang ini, iaitu pekerja gig. Yang Muhammad Datuk pada Elit Petua. Pekerja gig ini juga perlu difikirkan. Sebab mereka tidak ada satu kesatuan sekerja yang boleh mereka sertai. Sebab pekerja-pekerja gig ini, dia tidak iktiraf di dalam akta kerja sebagai seorang pekerja. Dia hanya boleh masuk menyertai kesatuan sekerja apabila dia diiktirafkan sebagai pekerja. Status dia sebagai seorang pekerja. Jadi kerajaan sudah seharusnya, dan saya percaya selepas pilihan raya sepatutnya siapa pun yang menjadi kerajaan, kita perlu berfikir untuk bagaimana golongan gig, dan saya mengharapkan bahawa Pakatan Harapan akan diberikan mandat untuk sekali lagi untuk menanajui Putrajaya ini untuk membolehkan kita berfikir bagaimana golongan pekerja gig ini boleh diiktiraf sebagai pekerja seperti mana yang berlaku di beberapa buah negara di peringkat antarabangsa, dan mereka diiktirafkan sebagai golongan pekerja. Ini sangat penting sebab hari ini kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan, Jabatan Statistik, 72% lepasan SPM tidak mahu melanjutkan pelajaran kepada peringkat yang lebih tinggi, dan mereka nak masuk pasaran pekerjaan, dan dengan kemahiran yang ada kepada mereka hanya di peringkat SPM itu, sebagai besarnya lebih banyak mereka masuk dalam industri gig ekonomi. Dan sepatutnya bagi saya bahawa kita harus memberikan pembelaan pada golongan ini untuk diiktiraf sebagai pekerja yang telah menyumbang kepada pembangunan di dalam negara kita ini. Ini yang harus dilihat oleh kerajaan, dan saya percaya bahawa bukan kerajaan hak ni lah, sudah tentulah kerajaan lain. Sebab selepas pilihan raya kita terpaksa buat pula, bawa balik ke sidang Dewan Negara untuk dibentang, dibahas dan juga diluluskan di peringkat Dewan Negara untuk membolehkan supaya golongan pekerja gig ini dapat diiktiraf sebagai golongan pekerja, dan sekaligus mereka sendiri boleh menyertai mana-mana kesatuan sekerja, ataupun mereka boleh menubuhkan kesatuan sekerja pekerja-pekerja gig. Sama ada dalam konteks golongan pekerja penghantar makanan, food panda dan sebagainya, semua mereka boleh tubuh kesatuan sekerja apabila mereka diiktiraf sebagai pekerja di bawah akta kerja yang ada di dalam negara kita ini.
Kemudian yang di-Pertua. Satu perkara lagi yang saya nak sebut ialah bila akta ini akan mengizinkan di satu tempat itu wujud lebih daripada satu kesatuan sekerja. Ini saya minta supaya kita harus mengkaji. Maknanya kerajaan selepas inilah, bukan kerajaan hari ini. Kerajaan selepas ini harus melihat sedikit untuk membolehkan supaya saya tidak ada masalah untuk seorang menyertai dua kesatuan dan sebagainya. Tetapi kita boleh memastikan supaya bilangan itu data bilangan itu, angka itu yang tepat. Sebab kita nak melihat angka lebih ramai orang menyertai. Tetapi kalau orang yang sama menyertai kesatuan yang lain, kesatuan yang kedua, yang ketiga, ini bermakna bahawa jumlah itu sebenarnya tidak bertambah. Jumlah itu tidak bertambah. Jadi kita harus melihat bagaimana dari segi profil ini untuk memastikan walaupun dia menyertai 2-3, tetapi akhirnya kita akan dapat satu angka. Bukan 3, sebenarnya 1, dan kita boleh menggerakkan usaha untuk supaya kesatuan sekerja ini terus berkempen untuk membolehkan mereka menyertai pekerja-pekerja ini menyertai kesatuan sekerja. Dan yang akhir sekali dan dalam pindaan ini juga telah pun menyebut bahawa membenarkan pekerja-pekerja di parti politik. Pekerja-pekerja di parti politik. Itu lantikan pegawai kesatuan sekerja diluaskan. Iaitu pekerja parti politik dibenarkan untuk dipilih sebagai pegawai kesatuan sekerja. Dan ini satu benda yang sangat baiklah. Maknanya kita membenarkan pegawai yang bekerja di parti-parti politik itu untuk turut serta dalam gerakan kesatuan sekerja dan mereka boleh dipilih sebagai pegawai ataupun pemegang jawatan di dalam kesatuan sekerja itu nak bertanding dan sebagainya. Dan kalau dah banyak pegawai-pegawai yang bekerja di parti-parti politik, boleh mewujudkan kesatuan sekerja kaki tangan ataupun pegawai parti-parti politik. Pegawai di pejabat parti-parti politik boleh diwujudkan satu kesatuan sekerja. Jadi ini yang saya harapkan bahawa pihak kerajaan selepas ini untuk memberikan ruang yang lebih baik kepada golongan pekerja, khususnya macam saya sebutkan tadi, iaitu pekerja gig. Dan sekali lagi akhirnya saya nak merakamkan rasa sedih dan kecewa saya. Kita seperti bermain-main dengan pembentangan yang sangat penting ini, yang sepatutnya dalam sidang inilah dia diselesaikan di peringkat Dewan Negara dan kemudiannya diluluskan dan kemudiannya digazetkan untuk membolehkan akta ini dilaksanakan. Tapi malang kerana kepentingan politik, kepentingan politik kleptokrat, perompak, akhirnya kita memaksa seluruh rakyat untuk bergelut dengan satu pilihan raya dalam suasana iklim yang tidak menentu ini. Ini satu perkara yang sangat mengecewakan dan saya mendoakan moga rakyat, golongan pekerja seluruhnya akan bijak untuk membuat pemilihan pada pilihan raya yang akan datang ini untuk memastikan supaya kerajaan yang seperti ini, kleptokrat perompak ini, tidak sewenang-wenangnya untuk mempermainkan rakyat dan akhirnya mereka harus ditolak dalam pilihan raya yang akan datang. Saya mohon untuk menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena.